الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada Al-Fadilah Ustazah dan semua jemaah pencinta ilmu Allah yang dengan izinnya juga dapat kita duduk dalam majlis ilmu yang barakah. Amin. Ini Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Alhamdulillah. Kuliah petang ini dari saluran Google Meet Gemah Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gemah Nur Iman. Kuliah asal ini akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Nuliah binti Haji Kasmiran dengan pengajian kita ini. Salah sebut nama bapak aku. Kasmuri. Haji Kasmuri. Mak aku ada ni, dia dengar nanti kan. Ada kat, silakan, minta maaf saya. Dengan kitab Fiqh Mazhab Syafi'i. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustazah untuk memimpin bacaan kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, guru-guru kita, alim ulama dan ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma salli ala Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadilah Ustazah dengan segala untuk meneruskannya dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustazah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Minta maaf kat Nuri ni. Saya regah pula. Minta maaf saya. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga dalam kebaikan keseluruhannya. Semoga Allah berikan kemudahan dan redha berterusan dan memberikan insyaAllah dari tajuk baru kefahaman yang berterusan dan memberi kemudahan seluruhnya kepada khususnya keluarga besar Gemah Nur Iman ini yang diterajui dan diketuai oleh Kak Hajah Rosniati. Masya Allah. Alhamdulillah. Moga-moga seluruh keseluruhan kebaikan yang dikongsikan ini akan dicatat sebagai amalan yang akan menjadi bekalan kita bersama untuk bertemu dengan Allah kelak dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada kakak-kakak yang tadi memulakan bacaan 10 ayat pertama daripada Suratul Kahfi dan 10 ayat terakhir daripada Suratul Kahfi. Moga-moga ia akan menjadi bekalan juga. Bekalan berterusan terutamanya mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada sahabat-sahabat yang baru masuk ke saluran tadi ayat perkataan Kak Dori ni saluran Google Meet Gemah Nur Iman di seluruh Malaysia, Brunei, Singapura, boleh jadi ada di UK ke kat mana-mana, di mana pun kalian berada. Segala apa yang kita usahakan ini, moga-moga Allah akan pandang dan Allah akan mengenali kita kelak di hari akhirat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan dengan niat sebuah pengajian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillah. Nawaitu wa nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan amalan sebelum pengajian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah
في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبو لك بنعمتك علينا وأبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم inna wa minkum taqabbal ya karim. Suara saya jelas insyaallah? Jelas. Alhamdulillah. Muka saya nampak? Jelas. Nampak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian, jika tak berkesempatan, sahabat-sahabat mungkin boleh jadi ada on off ke, ada masalah ke apa-apa semua dengan line, akan ada rakaman di YouTube Gubernur Iman, dan juga saya ada buat rakaman juga ni live FB di official page saya lah, Ustazah Nur bintu Kasmuri. Moga-moga kalau nak buat murajaah ke apa, bolehlah singgah ke official page saya lah. Terima kasih sekali lagi seluruh AJK ataupun admin Gubernur Iman ini, masuk yang presenting untuk slide ini. Moga-moga ada manfaat. Di manakah yang berkongsi? Assalamualaikum Ustazah. Buka, saya pakai telekong, saya tak pakai nikah. Waalaikumsalam. Saya tutup kamera Apa tutup kamera? Tak ada, ni tutupkan tangan ni, siapa je lah. Panas Ustazah kat Ipoh ni, Masya Allah. Subhanallah. Bagi izin, tolong Alah saya. inilah seminggu sekali, seminggu sebelum tu lepas tu tak jumpa-jumpa. Macam mana ni? Moga-moga ada kebaikan insyaAllah. Lah, aduhai, tak boleh. Okay, lah. jangan aduhai sangat. Subhanallah walillahilham, moga-moga ada kebaikan. InsyaAllah. Okay, tajuk hari ini ada berkaitan dengan menyapu khuf. Dan menyapu khuf ni, Ikut saya tanda di buku pada tu, cara wuduk Rasulullah SAW yang oh sebut. belum siap itu. Saya rasa macam dah selesai dah tu. Selesai Selesai dah. kan? Dah selesai Dah, Alhamdulillah. dah. Hari ni menyapu 2 khuf. Menyapu Ustaz. 2 khuf hari ni insyaAllah. Sila. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Dan cuma lah boleh je kalau kita nak buat revision sedikit, pengulangan sedikit, supaya mengulang-ulang itu juga menjadi mengingati Allah, zikrullah itu kan. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam riwayat yang diambil daripada Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya beliau adalah orang yang paling dekat ketika melihat Rasulullah SAW itu dan meminta air kepada Sayyidina Uthman bin Affan ini untuk berwuduk. Lalu Sayyidina Uthman lah yang benar-benar mengetahui cara bagaimana Rasulullah itu berwuduk, lalu menuangkan dari bekas air tersebut untuk membasuh kedua tangannya 3 kali. Kemudian beliau berkumur-kumur, iaitu baginda berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Ini adalah sunnah yang dituntut, sunnah yang ada di dalam mazhab al-Imam Syafi'i ini terutamanya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kemudian membasuh mukanya 3 kali dan kedua tangannya hingga ke siku 3 kali. Menurut satu riwayat lain, membasuh tangan kanannya 3 kali, tangan kirinya 3 kali, seperti mana yang kita lakukan juga sekarang, alhamdulillah. Kemudian membasuh, kemudian beliau menyapu sebahagian daripada kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda membasuh kaki 3 kali. Dalam riwayat lain, kanan 3 kali, kiri pun 3 kali. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Summa qal ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwal wudu'i hadza qala man tawadda'a wudu'i, siapa yang berwuduk seperti mana wudukku ini. Kemudian dia solat 2 rakaat, dan 2 rakaat ini diartikan sebagai solat Allahumma salli ala Muhammad. Ada riwayat mengatakan solat sunat wuduk, dan apa-apa solat pun selepas itu kalau mengambil wuduk dan solat, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang telah lalu, dosa-dosa kecilnya, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan menyambung bab berkaitan menyapu khuf. Dalam riwayat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diberitahu, kalau tak silap saya, hanya pernah ada. Tapi baginda SAW juga diriwayatkan tidaklah kerap memakainya, tetapi ada berkaitan dengan khuf ini. Kalau ikut pengertian khuf dalam kitab ni, Allahumma salli ala Muhammad, kitab Fiqhul Manhaji ala Mazhab Imam Syafi'i ini, dari segi bahasanya adalah khuf ini perkataan bahasa Arab, ialah kasut kulit. Dia kena tulis kat situ kasut kulit. Dia bukan bahasa sekarang ni kita nak faham PVC ke plastik ke, bukan. Dia kasut kulit. Kasut kulit yang menutupi kaki hingga ke buku lali. Kaki ni nanti akan dibincangkan insya-Allah. Buku lali ialah sampai tulang sendi yang timbul di antara kaki dan betis. Tahulah, itulah juga kadar apabila kita membasuh kaki ketika berwuduk sehingga ke buku lali. Bermaksud kasut kulit ini menutupi sehingga ke buku lali. Dan dia mesti sifatnya kulit. Kasut tu adalah kulit. Okey? Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kalau cerita tentang khuf ini, dia ada hukum tertentu. Menyapu khuf dengan air adalah satu rukhsah ataupun keringanan, iaitu keharusan, Allahumma salli ala Muhammad, bagi lelaki dan perempuan dalam semua keadaan. Sama ada musim panas ke, musim sejuk ke, musafir ke, mukim ke, ketika sehat ke, sakit ke, maksudnya boleh pakai khuf ni, kasut kulit ni. Dan menyapu khuf ini adalah perbuatan menggantikan membasuh kaki ketika berwuduk. Kalau nak basuh kaki, kena buka lah khufnya. Kalau nak sapu khuf, jangan buka. Gitulah bahasanya, lebih mudah nak dipahami. Kalau dah tiba-tiba sapu khuf, terbuka kakinya ketika mana sedang mengambil wuduk, maka kaki itu perlu dibasuh. Begitu. Kalau dah sapu khuf, tak payah basuh dah. Bahasa mudah untuk difahami dari segi hukum dia, keharusan keringanan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ceritanya menyapu khuf ni bukan setakat pada musim panas dan sejuk saja. Malahan orang musafir boleh, orang mukim boleh, orang sehat boleh, orang sakit pun boleh. Tak ada masalah. Cuma ada tak kasut kulit tu kat tempat kita? Persoalannya. Ada tak kita khuf tu? Kalau tak ada, tak jadilah hukum khuf. Bermakna kena basuh kaki guna air. Tapi kalau kat rumah tiba-tiba ada kasut kulit yang syaratnya nanti akan dibincangkan dengan teliti, insya-Allah ikut mazhab Imam Syafi'i ini, maka bolehlah try. Dekat rumah tu duduk tenang-tenang rasa macam pakai khuf. Kan? Nanti ada masa dia. Dia dengan syarat yang kita akan bincangkan selepas ini, dengan dalil yang pengharusan ini adalah satu perkara yang sangat sebenarnya memudahkan, sama ada dalam keadaan sejuk ataupun panas. Sekarang kan musim panas sikit kan kat Malaysia kan. Sebenarnya bukan kat Malaysia saja, di mana-mana pun memang tengah musim panas lah. Sebenarnya kebanyakan negara yang ada 4 musim terutamanya, apatah lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita yang tak ada musim banyak ni, musimnya 2 je. Lembab dan kering. Macam tu lah. Kita tak ada 4 musim kan. Tetapi dalam semua keadaan, kita bermusafir ke, kita mukim ke, kita sakit, kita sihat, rupa-rupanya ni, kita kalau ada khuf kasut kulit ni, boleh. Musim durian tak termasuk kat Rabiah. Allahumma salli ala Muhammad. Dia buat kelakar petang-petang ni kan, ngantuk Allahumma salli ala Muhammad. Saya punya suara tak berapa jelas ke? Okey Alhamdulillah clear Ustazah. Alhamdulillah. Bagi saya minum sikit. Bismillah. Okay, jelas. Alhamdulillah. Okay. Agaknya makan durian sikit tu, agaknya tiba-tiba sebut durian tu kan. Jadi suara tu serak-serak sikit lah. Minum air lah. Alhamdulillah. Okey. Kembali kepada dalil pengharusan, harusnya menyapu khuf ni. Apa dalil yang berkaitan tentang menyapu khuf ni? Allahumma salli ala Muhammad. Berkaitan dalil menyapu khuf ini dengan air, maksudnya kasut kulit itu disapu air. Disapu air tau. Bukan disimbah air, disapu. Dia beza. Basuh dengan sapu tak sama. Sapu ni maksudnya kita hanya pegang air kemudian kita ratakan. Begitulah. Nanti kita akan tengok cara dia insya-Allah berdasarkan perbuatan Nabi yang pernah diriwayatkan 2 kali memakai khuf. 2 kali je dalam riwayat kehidupan Nabi, 2 kali. Diberitakan 2 kali. Dan itu yang paling sahih lah.
Allahumma salli ala Muhammad. Dan itu ketika, kalau tak silap saya, salah satu daripadanya adalah ketika perang. Ketika peperangan Nabi. Nanti boleh tanya dengan Ustaz siapa yang cerita tentang sirah peperangan Rasulullah SAW. Ustaz siapa? Kak Aminah? Yang kalau cerita Ustaz buat perang ni, dia macam nak pergi perang. Aizuddin. Aizuddin. Al-Fadil Ustaz Aizuddin. Tanya, kalau saya silap, betulkan saya. Tentang khuf ni. Benarkah Nabi pernah memakainya ketika perang ataupun ketika tidak berperang? Yang saya baca tu, yang saya dengar, yang saya belajar, ada 2 kali sahaja, dan ada sebenarnya itu pun dihadiahkan oleh para sahabat. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab dia sebenarnya kalau tak ada keperluan, maka tak perlu bersusah payah untuk pakai itu. Tapi tak susah boleh pakai, susah pun boleh pakai. Khuf ni. Allahumma salli ala Muhammad. Nak kena faham yang tu. Jadi berdasarkan perbuatan Nabi SAW di dalam dalil hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bujali radhiyallahu anhu wa radu'an, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Aku telah melihat Nabi membuang, maksudnya Nabi pergi buang air kecil, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala thumma tawadda'a. Okey? Wa masaha ala khuffaihi. Ala khuffaihi. Aku melihat Nabi SAW pergi buang air kecil, kemudian baginda berwuduk dan menyapu bahagian atas kedua khufnya. Dilihat oleh seorang sahabat. Dalam riwayat ini adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau diriwayatkan oleh Sahihaini, 2 yang meriwayatkan secara sahih, bermakna ini hadis sahih. Sahihaini maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim lah. Begitu. Kalau disebutkan Sahihaini, tapi dalam kitab biasa bahasa Melayu dia tak sebut macam itu. Kalau dalam kitab Arab dia akan tulis macam tu. Riwayatin min Sahihaini. So, fikirlah siapa Sahihaini dulu kami belajar. Kalau Sahihaini, Imam Bukhari dan Imam Muslim lah. Tapi dekat terjemahan dalam setiap kitab bahasa Melayu ni, dia terus je tulis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Nombor berapa riwayatnya. Begitulah Allahumma salli ala Muhammad. Itu sebagai tambahan saja untuk pengetahuan kita lah berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW ini. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ketika mana Sayyidina Jarir bin Abdullah ini melihat perbuatan itu, maka inilah yang menjadi satu dalil bahawa menyapu khuf ini diharuskan, dibolehkan. Okey? Bermaksud ketika Nabi membuang air itu, Nabi tidak membuka kasut. Nabi tak membuka kasut kulit Nabi SAW. Okey? Dan syarat menyapu 2 khuf ini disyaratkan. Disyaratkan. Bukan dalam buku dia tulis diisyaratkan. Tapi sebenarnya disyaratkan. Betulkan sikit lah. Kalau sama dengan buku saya ni, dia perlu diperbaiki. Dia disyaratkan. Disyaratkan menyapu kedua khuf dengan 5 syarat. Kak Amirah, tulisan buku, diisyaratkan ke disyaratkan? Diisyaratkan. Betul kan? Dia disyaratkan, bukan diisyarat. Kalau isyarat kan bahasa isyarat. Kalau syarat ni maksudnya dia sebagai satu penguat perkara itu nak buat dengan pasal apa? Nak kena buat perkara tu. Kalau isyarat, dia macam tunjuk kan? Macam tu kan? Jadi betulkan sikit tulisan tu Allahumma salli ala Muhammad. Dia ada sikit terlebih huruf kat situ. Yang pertama, khuf ini kedua-duanya dipakai setelah wuduk yang sempurna, iaitu dipakai dalam keadaan berwuduk. Tengah wuduk tu memang pakai kasut. Kalau ketika nak mula wuduk buka kasut, dia kena basuh kaki. Macam saya cakap tadi tu. Macam Nabi selepas baginda SAW pergi buang air kecil, baginda berwuduk, baginda tak buka kasut, baginda menyapu bahagian atas kedua-dua khufnya. Begitu. Kalau buka, maka terbatallah untuk menyapu khuf. Maka dia kena basuh kaki seperti biasa sehingga ke buku lali. Okay? Dan dalil menunjukkan bahawa kedua-dua dipakai setelah sempurna wuduk ini berdasarkan daripada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Sayyidina Al-Mughirah, Allahumma salli ala Muhammad, bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahawa dia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Ini dalam keadaan Nabi safar, bermusafir. Fa'ahwaitu li'anzi'a khuffayh. Faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma takhiratain famasa alaihim. Aku bermusafir bersama Nabi SAW. Ketika aku tunduk untuk menanggalkan kedua-dua khuf baginda SAW,
Baginda bersabda, minta maaf. Baginda bersabda, biarkan aku memakainya ketika suci, lalu baginda menyapu bahagian atas kedua-duanya. Apa nak cerita lain nak diceritakan dalam hadis ni? Setiap perbuatan Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para sahabat nak khidmat, nak ambil wuduk, pakai kasut kulit, pasti sukar untuk dibuka. Maka sahabat segera ke arah Nabi untuk membuka. Fa ahawaitu la anzi'a khuffaihi. Ketika aku tunduk untuk menanggalkan kedua khuf Nabi SAW, kemudian baginda bersabda, biarkan aku memakai khuf tu, tak payah buka. Begitulah bahasanya. Ketika suci. Suci maksudnya ketika dalam keadaan berwuduk lah. Ketika berwuduk tidak dibuka kasutnya, kemudian baginda terus menyapu di atas kasut kulit baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay? Itu syarat yang pertama. Yang kedua, khuf ini kedua-duanya mestilah menutupi semua tempat kaki yang wajib dibasuh ketika berwuduk. Manakah kaki yang wajib dibasuh? Seluruh buku lali dan ke bawah. Saya bawa ke bawah lah. Ataupun kaki sehingga buku lali pun boleh. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Jadi kalau pakai kasut kulit tu tutup sampai buku lali, dah boleh syaratnya. Ini kerana kedua-duanya tidak dinamakan khuf kecuali dalam keadaan menutup sehingga ke buku lali. Bermakna kalau lebih daripada buku lali, lebih afdal lah. Tiba-tiba khufnya sampai ke betis atas. Siapa yang pakai kasut sampai ke betis? Jangan cakap Kak Nuri ni. Takkan, sekarang tak pakai. Dia pakai selipar atau pakai kasut sarung je kan. Siapa? Di kalangan manusia ni kalau pakai kasut, dia sampai ke betis. Puan Cukang. Askar. Astaghfirullahalazim, puan cukang. Apa benda Kak Zrina ni? Bukan kasut tu orang yang mesti rumput. Astaghfirullahalazim. Apa pula musim rumput? Dia pakai kasut kulit ke? Oh, astaga. Askar tentera. Masya Allah. Kak Jainah ni ter-sharing ni. Boleh lah, admin boleh offkan dia punya sharing tu. Lepas tu pin balik semula poster tu. PDF tu. Kan ceritanya kasut kulit Kak siapa? Kak Azrina. Subhanallah. Kita tak cerita pakai kasut lain. Kasut getah. Ustazah saya siapa pakai kasut sampai betis, saya terbayang kasut tu. Sabar je. Yalah, tapi kan tajuknya kasut kulit. Ya, betul. Begitulah. Memang betul lah jawapannya. Bolehlah tepat juga, tapi jawapannya betul tapi kurang tepat lah. Tadi tu ada seorang sahabat tu, dia tulis apa dekat tu Allahumma salli ala Muhammad. Waktu solat pun khuf perlu dipakai ke ustazah? Kalau buka lepas wuduk selepas solat tak boleh ke? Sebelum solat tak boleh ke boleh? Oh, soalannya begitu. Saya ingat cerita pasal apa tadi. Kalau saya katakan tadi, kalau dia buka, maka terbatal khuf tu, sapuan tu terbatal, dia kena basuh kakinya. Pekerja offshore, boleh jugalah pekerja offshore ke, mungkinlah yang tu saya tak berapa pasti. Tapi yang saya pasti, Allahumma salli ala Muhammad, yang saya boleh katakan seperti mana baginda SAW, saya katakan pergi berperang, bermaksud yang menjaga kita punya keselamatan negara lah. Tentera, polis. Dia ada dua jenis kasut kalau tak silap saya. 2 ke 3. Betulkan saya kalau mana tahu ada isteri prajurit negara ni kan. Dia kasut kan kasut kulit. Kasut kulit dia akan penuh sampai ke mana? Kak Zulida tu. Dia penuh sampai ke buku lali kan. Kalau dia sampai ke buku lali bermaksud dia boleh sapu. Kasut tentera tinggi tapi kan dia ada 2 bahagian. Dia kulit, ada yang jenis kulit, ada yang jenis kain. Kalau tak silap saya lah. Betulkan saya kalau saya silap. Jadi ketika mereka berada dalam perbatasan ataupun dalam khidmat, solat wajib dah, solat wajib. Jadi kalau nak kalau nak, maksudnya Allahumma salli ala Muhammad, dia nak buka, lepas tu nak ikat tali, nak apa, kan mengambil masa. Boots askar. Prajurit lah. Saya cakap prajurit ni maksudnya askar ke polis ke semua tu lah. Soldier.
orang dulu panggil soldier, orang tak panggil tentera, cakap bahasa Inggeris. Jadi dia menutup tu sampai ke buku lali. Jadi kalau sampai ke buku lali, maka bolehlah dia mengambil wuduk dan terus sapu dia punya kasut kulitnya tu sebagai khuf, kemudian dia boleh terus sembahyang. Soalannya boleh buka tak ketika dah lepas sapu khuf? Kalau dibuka terbatal lah sapuan itu. Ketika terbatal, maka dia kena basuh kaki dia semula. Begitu. Wallahu a'lam. Okay. Ustazah nak tanya, Ya, kalau Kak. yang orang yang pergi overseas tu kan, kadang dia pakai leather shoes kan, lepas tu ataupun yang berada di musim sejuk kat dalam itu kan, so boleh tak pakai khuf ni? Kalau dia pakai kasut kulit, bukan boleh pakai khuf ke tidak, itu dikira khuf lah tu. Kan? Gitu. Maknanya benda ni terpakai lah untuk diorang kan? Maknanya dibolehkan lah. Saya kongsilah. Saya pergi masa tu bercuti, Alhamdulillah. Pergi masa tu musim sejuk. Dan ketika itu, tour guide tu dia boleh cakap cerita tentang solat sunat musafir, kemudian cerita tentang sapuan khuf. Ketika itu saya impress dengan ilmu dia. Sebab perkara ni perkara dalam kitab fiqh. Dia duk cerita pasal jarak antara tempat hotel tu sampai tempat yang dia nak, kita orang nak pergi ziarah lah tu. Kira ziarah lah kan, maksudnya nak bercuti tu lah. Dan itu adalah negara bukan Islam. Yang saya pergi tu bukan negara bukan Islam. Tapi musim sejuk pada waktu tu. Alhamdulillah. Jadi bila saya dengar begitu, Masya Allah, dia menjadi tour guide yang berilmu. Subhanallah. Itu penting. Dia berjalan di muka bumi Allah ni dengan ilmu. Saya promote lah sikit lah. Saya pergi masa tu bersama Jeju Muslim Travel. Saya dah pergi 2 kali lah dengan dia ni, Alhamdulillah. Satu pergi Jeju, satu pergi Seoul. Kedua-duanya dengan Jeju Muslim Travel. Dan dia akan memberi waktu kita untuk menjaga waktu solat dan beritahu jarak berapa lama dan untuk boleh solat jamak dan qasar. Ketika itu dia bagi tahulah. Yang paling best lah, saya bagilah pengalaman saya sikit masa tu. Saya punya kawan yang pergi dengan saya tu, Allahumma salli ala Muhammad, dia selalu panggil saya kakak. Tiba-tiba hari tu dia panggil, dia bagi tahu dengan orang yang kat dalam kita orang punya starek tu, dia starek satu grup, 9 orang itu. Dia boleh cakap, kakak ni ustazah, dia kata. Aku cakap kalau kau dah bagi tahu aku gitu, lepas tu saya buatlah satu perkara dengan mereka. Ketika nak solat, saya bagi tahu, jom kita berjamaah untuk solat jamak dan qasar. Alhamdulillah, semua orang boleh ikut. Dan siap ada sesi tazkirah lagi waktu tu. Boleh pula, sempatlah beberapa minit. Sebagai satu ingatan. Dan adalah bekalan di Jeju pada waktu itu. Jadi ibu pergi mana pun, solat itu wajib. Dan ketika macam tadi tu Kak Anisah tanya, boleh ke terpakai? Of course lah boleh, sebab syarat yang awal tadi, susah ke, senang ke, sejuk ke, panas ke, tengah tak sihat ke, tengah sihat ke, semua boleh dipakai. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi inilah kelebihan dia, tetapi syarat yang ketiga kena dijaga. Yang ketiga, hendaklah keduanya tahan daripada dimasuki air ke dalamnya. Ke dalam kaki tu jangan sampai air kena kaki. Maksudnya, dia memang waterproof. Dia bukan yang semi waterproof. Tahu semi waterproof maksudnya? Dia bukan fully apa? Bukan fully leather lah. Maksudnya dia bukan kulit lah. Apa kasut selain daripada kulit? Yang bukan PVC lah. Maksudnya jangan PVC lah. Dia kena kulit. Dia memang truly and fully tiba-tiba cakap luar negara, dia cerita overseas ni, cakap bahasa Inggeris pula kita petang ni. Allahumma salli ala Muhammad. Amira jangan tenung saya macam tu sangat. Petang ni cerita tentang bagaimana bukan saja musafir, tak musafir pun boleh. Duduk kat rumah, ada kasut kulit kat rumah Kak Dorini. Ada. Bukan Kak Dorini yang jawab, orang lain yang jawab tu. Kak Ajah ada.
Ada kasut. Kak Masroha ke ni? Bukan. Kak Bonda siapa? Moda. Bonda? Moda. Ada That- kasut kulit? Boleh. Ya, Maghrib ni boleh praktik. Muda. Ustazah, that means kalau kita naik kapal terbang tu, Yes. kapal terbang tu boleh sediakan kasut kulit supaya kita ambil air semayang, taklah basah di Java tu, di toilet tu kan. Bagus. Bonda Brunei kan? Ya. Boleh lah minta Brunei Airlines sediakan. MAS dia kena fikir banyak sikit lah. Bagus ni. Tapi sebenarnya biasanya orang pergi jalan-jalan, dia nak berjalan jauh, dia kena pakai kasut yang kukuh. Dan bukan pakai kasut tiba-tiba dia tak selesa pakai. Kemudian masa tu saya memang pakai kasut kulit lah. Harga pun Kalau nak semayang tu kita, bila tak payah cabut. Nabi tak cabut. Hello? Hello pula, kenapa tiba-tiba aku hello ni? Salah. Saya ingat macam telefon pula. Astaghfirullahaladzim. Kak Ajam Muda tadi cakap apa? Syarat yang ketiga. Dia terhilang tiba-tiba. kita nak ambil air semayang dalam kapal terbang tu memang basah kan tahu tempat selap lah. That's why kalau pakai kasut kulit tak payah buka. Kalau Sapu je. kita nak semayang tu, nak ambil semayang tu, sahaja kita terus pakai kasut kulit, sekejap je lah untuk semayang, ambil air semayang sampai siap solat semayang kita. Solat semayang. Solat kita pakai kasut kulit tu boleh tu. Ya. Kalau masa tu kita tak ada air wuduk, kemudian kita pakai kasut kulit, kita boleh sapu. Tapi syaratnya kasut kulit tu tak boleh dimasuki air. Dia tak boleh bocor lah, dia tak boleh leaking lah maksudnya. Bahasanya. Faham. Dia memang betul kasut kulit yang kalau kena air, tiba-tiba tak ada rasa basah dekat kaki kita tu. Kalau rasa basah, itu bukan fully leather lah maksudnya. Boleh jadi ada campuran lain lah. Begitulah syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, hendaklah kedua-dua kasut itu macam saya katakan tadi, dia kuat dan lasak sehingga boleh berjalan berturut-turut sehari bagi orang yang bermukim. Satu hari ni kita pakai kasut kulit tu tak buka-buka. Keluar masuk rumah, pergi mana-mana. Kan? Kalau contoh kita pergi tempat yang semut, contoh kita berjalan satu hari daripada pagi sampai ke petang sampai ke malam, 24 jam, nak tidur pun tak buka kasut tu. Itu syarat dia. Supaya dia masih berterusan dalam keadaan 24 jam tadi itulah. Satu hari, satu malam. Bagi orang bermukim, dia punya range waktu dia adalah 24 jam. Boleh pakai 24 jam. Tapi once dia buka saja, maka terbatallah sapuan khuf tu. Kalau dia nak ambil wuduk yang baru ketika itu dan tak pakai kasut, dia kena basuh kaki. Macam tu je. Tapi kalau dia memang tak buka sampai malam ke apa, bermaksud benda tu dibolehkan untuk terus sembahyang dengan kasut itu walaupun bermukim dalam masa 24 jam. Lepas 24 jam, dia kena, kalau tak batal ataupun dia tak perbaharui dia punya wuduk, dia tetap terputus dalam masa 24 jam. Kalau nak kena jumpa 24 jam lagi. Macam tu. Tapi kalau orang musafir, dia boleh guna 3 hari berturut-turut. 3 hari 3 malam bagi yang bermusafir. Ketika saya bermusafir, ketika itu Allahumma salli ala Muhammad 4 hari. 4 hari lebih, hampir 5 hari lah. Tapi sebab masuk bilik buka kasut, maka terbatallah yang siang tadi tu. Malam kalau saya nak solat, saya kena ambil wuduk macam biasa. Kecuali saya tak buka kasut sampailah ke malam. Sebab kat sana dia bukan mandi sebab musim sejuk, dia lap-lap aje. Sebenarnya boleh je tak buka kasut. Tapi sebab orang Melayu ni dia punya adabnya masuk rumah. Orang Melayu masuk rumah, dia buka kasut. Dia buka kasut. Lepas tu yang paling unik ni orang Melayu ni buka kasut letak luar pagar pula. Letak luar pintu. Letak luar pintu hotel. Kawan saya ada seorang macam tu. Kawan dia tak bagi bawa masuk. Dengan suami dia kata jangan bawa masuk. Alhamdulillah tak hilang. Dia pergi mana pun tak hilang. Alhamdulillah. Last time dia baru balik daripada umrah masa sebelum masa Ramadan masa tu. Sebelum Ramadan ke Ramadan masa tu juga. Saya tanya, korang buka kasut ke kat luar? Macam biasalah kak, dia kata. Tapi kasut biasalah, masuk nak ceritanya tu. Kasut tu sampai orang Melayu punya cerita adalah cerita berkaitan bagaimana adabnya nak masuk rumah buka kasut. Tapi kalau dia terbuka, maka terbatallah
khuf tadi tu. Tak bolehlah sapu lagi. Kalau tak dia kena pakai balik, dia kena renew balik dia punya wuduk ketika memakai khuf itu. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kelima, syarat yang kelima, kedua-dua kasut tu tadi tu ataupun khuf tadi tu mestilah suci sekalipun dia perbuat daripada kulit bangkai yang disamak. Contoh kasutnya kulit apa kasut kulit yang boleh disamak? Lembu, kulit Buaya. Lembu. buaya. Kambing. Kambing. Ada kulit kambing. Saya tak pernah jumpa pula kulit kambing. Kulit buaya ada. Kulit buaya, Ustazah. Sebab nama dia crocodile. Yeah. Not really, okay. This is only brand. Yes. Ada Masih Inggeris aku gini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak maaf lah. Tiba-tiba mood dia macam nak bermusafir gitu. Masya Allah, tabarakallah. Tak Bu, tapi sebenarnya apa pun kulit yang boleh dah apa dia Kak Menira? Line tak berapa clear ni. Minta maaf lah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Okay. Cerita yang kelima ni dia diperbuat daripada kulit yang kalau dia pun tak boleh dimakan dagingnya tapi boleh disamak. InsyaAllah. Jadi maksudnya disamak suci lah. Suci lah bila disamak dia suci. Dibuang dia punya lebihan-lebihan daging dan lebihan-lebihan darah tu. Dan dia bila disamak dia jadi kasut kulit dan dia kukuh, maka bolehlah dia dikira sebagai khuf. Kalaulah sebelum ni, dalam kelas-kelas yang sebelum ni, mereka ada menunjukkan saya gambar sarung khuf tu. Tapi rupa-rupanya dia bukan kulit. Dia PVC. Maka dia tak terpakai. PVC tak boleh. Kalau contoh pergi umrah ke, pergi haji ke, dia tiba pakai sarung kasut. Lepas tu dia kata khuf. Tapi dia bukan kulit, maka dia tak terpakai. Dia mesti kulit. Dia mesti kukuh dan dia tak boleh dimasuki air. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, ada soalan? Ada soalan? Okay Okay. Okay, Alhamdulillah. Okay. Seterusnya, tempoh menyapu khuf ini bagi orang yang bermukim seperti saya katakan tadi adalah sehari semalam, 24 jam. Bagi orang bermusafir, dia boleh berterusan memakai kasut tu sehingga 3 hari 3 malam. Okay? Dalilnya apa? Daripada hadis riwayat Sayyidina Suwairah bin Hani radhiyallahu anhu wa radu'an bahawa aku telah datang menemui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kerana bertanya tentang menyapu di atas kedua khuf ini. Sayyidatuna Aisyah adalah perawi hadis yang paling dekat dengan Rasulullah dan paling banyak, dan dia lebih banyak daripada para sahabat yang lain walaupun Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa radwan. Kerana dia bersama dengan Nabi hampir sepanjang sebelum Nabi wafat. Subhanallah. Maka Sayyidatuna Aisyah menjawab, kamu pergilah berjumpa dengan Sayyidina Ali. Kenapa nak suruh jumpa Sayyidina Ali? Kerana dia lebih mengetahui daripada aku dalam masa ini. Walaupun Sayyidatina Aisyah, dia tahu juga perkara itu, tetapi untuk perkara yang apabila keluar daripada rumah, Sayyidatina Aisyah akan merujuk kepada sahabat yang paling kerap bermusafir bersama baginda SAW, terutamanya menantu baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini dan beberapa sahabat yang lain. Tetapi disebutkan kat sini Sayyidina Ali. Ni cerita lain nanti Kak Umum Saibah, nanti saya jawab kemudian. Sebab dia luar topik daripada khuf ni. Sebentar Dan kerana dia lebih mengetahui daripada aku dalam masa ini, kerana dia telah bermusafir bersama Rasulullah SAW. Lalu aku bertanya kepadanya dan dia berkata Rasulullah SAW telah menjadikan 3 hari 3 malam untuk menyapu khuf bagi orang yang bermusafir. Nabi tak buka kasut. Nabi tak buka khuf tu. Okay? Nabi tak buka khuf tu. Dan bagi orang yang tidak bermusafir adalah sehari semalam. Hadis riwayat Allahumma salli ala Muhammad, Imam Muslim rahimakumullahu ta'ala. Okey. Dan kerana hukum asal bagi seseorang itu adalah bermukim dan menyapu khuf
Naikkan sikit kan Kak Azrina. Dah selesai hadis tu. Makna dia. Dan menyapu khuf itu adalah satu rukhsah. Bila dia cerita pasal rukhsah, bermakna dia satu kurniaan daripada Allah dan keringanan. Oleh itu jalan untuk berhati-hati, ikhtiyati ini mengambil sikap berjaga-jaga. Ikhtiyati, berjaga-jaga adalah perlu dan diutamakan. Kalaulah dia tidak mampu memenuhi syarat untuk khuf yang disebutkan di atas tadi, ada 5 tadi tu, maka lebih baik membuka khuf dan mengambil wuduk seperti biasa. Tapi kalau syaratnya cukup, seperti mana yang dikhabarkan oleh sahabat yang bersama dengan baginda sebelum ini, dalam dalil yang sebelum ini, maka boleh, benda tu dibolehkan. Sehingga sampai 3 hari 3 malam untuk bagi mereka yang bermusafir, 1 hari 1 malam bagi mereka yang bermukim. Dah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Jadi cerita tentang tempoh ni bagi orang musafir boleh 3 hari. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Bagi orang mukim 24 jam. 1 hari 1 malam. Jadi kalau tadi Kak siapa bunda muda tadi ada kasut kulit kat rumah, bolehlah buat praktikal ilmu. Praktik ilmu. InsyaAllah boleh. Tak ada masalah. Senyum dia. Nanti boleh bagi tahu dengan Brunei Airlines lah. InsyaAllah sediakan tu untuk mudah. Sepatutnya. Habis tu kalau macam tu kita kena buka kasut pula kan. Why not pakai je kasut kita sendiri. Beli kasut kulit dan insyaAllah mudah. Tapi sekarang orang suka tak pakai kasut kulit ni agak berat sikit sebenarnya. Dia kalau sekarang orang suka pakai yang Skechers kan. Dia agak ringan sebab nak berjalan panjang. Tapi dia tak boleh lah sebab dia kulit, dia apa? Bukan kulit. Dia kain kan dan sponge. Kalau tak silap saya lah. Betul saya juga kalau saya silap. Allah saya sedang Muhammad. Okey. Ini kerana asalnya khuf ini sepatutnya tak berlaku hukumnya. Tapi dibolehkan. Kasut getah tak boleh pakai. Getah dia tak kalis air. Bahasa mudahnya kalis air lah. Sebab itu dia bahasa lagi apa waterproof . Kemudian kalau dia contoh kalau dia berperang apa yang bulletproof. Dia bulletproof. Macam tu. Sampai tu sekali. Sampaikan air takkan masuk sehingga kena kepada kulit kaki. Itu dia punya syarat yang paling utama. InsyaAllah. Okey. Persoalan seterusnya bila pakai khuf ni, bilakah tempohnya bermula? Ini masing-masing semua. Ini macam tak pernah akan buat. We never know. Kita tak tahu. Kadang-kadang nanti ada satu masa tiba-tiba kita berjalan, kita teringin nak beli kasut. Dan kasut tu adalah kasut kulit. Oh ya, ini kasut kulit lah. Maksudnya aku pernah belajar dulu. Baru maksud kalau aku pergi belayar 3 hari, bermusafir 3 hari, sebenarnya 4 hari 4 malam pun boleh. Sebab mazhab Syafi'i ni sebenarnya 4 hari 4 malam, bukan 3 hari 3 malam. Tidak termasuk hari pergi dan balik Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tempohnya itulah. Dia bermula setelah memakai kedua-duanya apabila dia berhadas. Tengah dia berhadas tu, dia dah pakai kasut. Tapi ketika dia berhadas, dia tak pakai kasut. Dah lepas berhadas, dia dah ambil wuduk, dia pakai kasut, dia tak boleh. Dia kena pakai ketika dia berhadas, bermula ketika dia berwuduk tu dia dah pakai kasut. Dan seorang yang berwuduk dan memakai khuf untuk solat subuh, kemudian dia berhadas ketika matahari terbit, maksudnya waktu duha, maka tempohnya akan bermula semula pada terbit matahari dan dia kena pakai kasut ketika mengambil wuduk itu. Begitu keadaannya. Okey? Okey Cara menyapu khuf pula. Okey, atas sikit Kak Azrina, Allahumma salli ala Muhammad. Sapuan yang dituntut wajib menyapu bahagian atas khuf. Walaupun sedikit. Sapu sikit pun boleh. Atas khuf. Kasut dia macam ni kan. Dia berpusing begini. Nampak saya punya tangan insyaAllah. Dia menutup gitu tu. Maka sapu sikit pun dah memadai. Menyapu di bahagian maksudnya bahagian atas walaupun sedikit. Tapi tak memadai kalau sapu bawah. Dia kena atas. Atas tu maksudnya merangkumi keseluruhan penutupan bahagian atas kaki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi kemudian itu wajib.
Tetapi ada hukum sunat tambahan amal ketika memakai khuf ni, menyapu bahagian atas dan bawah khuf dengan sekali lalu. Dia tak boleh terputus sapuan tu. Tu highlightkan kat situ. Sekali lalu. Iaitu dengan cara meletakkan jari tangan kanan dalam keadaan terbuka di bahagian atas hujung kaki dan jari-jari tangan kirinya pula di bahagian bawah. Sekarang ni saya sekejap. Saya guna botol air ni lah. Saya nampak botol air ni je. Dia kena pegang macam ni. Sekali. Kemudian lalukan tangan kanan ke belakang. Kanannya sebelah atas, tangan kanan ke belakang, tangan kiri ke depan. Macam itu. Kasut dia macam tu. Boleh nampak tak? Macam tu. Dia kena sekali lalu. Begitu sekali. Kanan ke belakang. Ke belakang tu maksudnya pergi macam gini lah. Kaki begini kan. Manakala yang tangan bawah tu ke depan. Ustazah kena serentak tu Ustazah. Kalau dia memang kaki kita, memang kita basuh kaki kita lah kan, kasut kita kan. Sekali lah. Sekali lalu. Tapi kita kena duduk lah Ustazah. Memang kena duduk lah, tak boleh berdiri. Tak sampai lah kan. Baik. Salam Muhammad. Kemudian lalukan tangan kanan ke belakang sambil tangan kirinya ke depan. Macam itulah. Kanan ke belakang. Ke belakang tu maksudnya pergi ke bahagian kaki tu. Maka tangan kirinya ke hadapan. Dia macam ni. Macam ni. Sapu sekali gitu. Okey? Ustazah, khuf ni ada yang bertumit ke Ustazah? Tak kisahlah. Dia bukan masalah tumit ke tak bertumit. Yang penting dia kulit. Oh, makna boleh lah. Dia boleh orang perempuan punya bertumit. Saya punya bertumit. Masa saya beli tu. Okey, baik. Orang Jawa panggil kasut boot lah Ustazah kan? Tak, orang Inggeris yang panggil kasut boot. Orang Jawa tak panggil kasut boot. Oh ya ke? Saya tak boleh mengiyakan sebab dia kira macam Allahumma salli ala Muhammad. Dia kadang-kadang bergurau tapi silap tu sebenarnya tak boleh gurauan begitu. Minta maaf ya kan. Kasut buat. Apa benda? Mudah-mudah? Kak Jah? Orang Jawa cakap kasut boat. Kan. Orang Jawa tak pakai kasut kulit aja. Orang Jawa tak ada istilah kasut tu. Orang Jawa tak pakai sangat kasut tu. Pergi kebun pakai sepatu biasa je. Orang panggil sepatu. Okay. Saya Noreh pakai boot kulit Ustazah. Kulit betul? Ustazah gurau lah Ustazah. Tak adalah kan. Dia ada hukum kat situ tu. Jadi kulit tu Allahumma salli ala Muhammad, dia mesti real kulit punya. Macam tu. Kasut puas cukang tu bukan kulit. Itu kan PVC. Dilema puas cukang petang ni. Moga dia mendapat hidayah. Ustazah, minta maaf sebelum saya pergi seterusnya. Saya highlight tadi baru saya perasan yang pasal kulit bangkai yang disamak adalah suci kan. Kalau kata pembuatan kasut tu daripada binatang yang najis mukhalazah. Tak boleh lah. Oh memang tak boleh lah. Yang tu memang tak boleh. Memang dia nama pun najis mukhalazah. Okey, baik. Itu nak jelas lah, takut bila dah jadi kasut dibenarkan pula sebab dia adalah binatang yang tidak boleh diminum susunya dan tidak boleh dimakan dagingnya tapi kulitnya boleh dibersihkan. Okey, baik. Gitulah. Okay. Itu dalam ada bab nanti, ada bab tentang sertu dan lagi satu apa panggil nama? Samak. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itulah perkara yang perlu difahami. Dia disamak ni adalah dia dibersihkan. Biasa kita sebut kalau kita basuh tu samak, sebenarnya yang basuh bila najis mukhalazah tu sertu. Terbalik kita sebenarnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustazah. Ya Kak Izam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya tentang sertu atau samak ni. Dia sertu lain, samak lain tak? Itulah saya dah terlupa yang mana satu. Tak nak lupa dah. Cuma saya nak tahu tentang kan ada orang keluarkan produk yang sabun tahara tu kan. Jadi macam mana kalau katalah macam mana travel kan. Lepas tu kita bawa sabun tahara tu. Okey. Kenapa? Untuk sertu. Boleh ke? Sertu apa? Katalah tersentuh kita punya anjing. Kasut kita terkena anjing. Ya. Kalau ataupun dekat kawasan badan tu dia tak ada tanah, langsung dia memang semua jalannya simen, tak ada apa benda tu. Sebenarnya sabun tu bukan untuk
disertu. Sabun tu untuk basuh je, mandi je. Tak ada tulis pula disertu. Saya tak tahu pula yang benda tu boleh menggantikan tanah. Dia mesti memang ada air tanah. Sabun tu daripada tanah ke? Sabun tu saya rasa dia buat dia campur dengan tanah. Dia warna dia Dia pun coklat. dicampur dengan tanah. Tapi bukan fully dibuat daripada tanah kan? Ya. Ah. Bila kita basuh tu kita dapat rasa lah dia punya biji-biji pasir tu. Oh, pasir. Dia tanah dengan pasir tak sama kan? Dalam fiqah ni dia kena betul istilah dia tak boleh lari. Tanah tidak boleh bercampur dengan pasir kalau untuk dibuat sertu. Macam tu. Samak pula berbeza. Samak dia ada campuran. Orang panggil, kalau nak bagi mudah, dia ada sebahagiannya mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, air macam air mawar tu, dan macam kalau kita guna air macam air kapur barus tu, itu adalah sama. Sertu pula adalah dengan air tanah. Itu ceritanya. Okey? Boleh ke Izam? Saya tak tahu nak tunjuk macam mana sabun taharah ni dia. Ada. Hari tu masa saya pergi haji, ada sahabat bilik saya bawa. Saya tahu. Alhamdulillah. Tapi benda tu untuk mandi, bukan untuk buat perkara ni. Tak ada pula, saya tak baca pula benda tu boleh buat. Maknanya kalau dia sebut sabun taharah tu, maknanya kalau kita buat sertu pun tak sah lah maknanya. Tak sebab dia suci sabun lah. dia bukan tanah. Dia cuma ada mention taharah mud. Mat, dia punya macam lumpur tanah tau Ustazah. Yalah, maksudnya dia bukan untuk buat sertu ataupun buat samak lah. Betul? Betul. Dan kakak pernah nampak tau, dia kata memang boleh untuk sertu, tapi so far kesahihannya tu masih diragui lah kan. Baiklah, tak payah. Tapi saya rasa kalau yang jenama tu mungkin dia ada jenis tanah yang dijual, dia bukan dengan sabun tu, tak silap. Kalau saya silap, betulkan lah. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Sekejap yang tadi ada sahabat tanya dekat Allahumma salli ala Muhammad dekat FB ni, dia bertanya dah terlebih pula ni. Kalau beli barang-barang second hand, perlu kita sertu. Contoh barang-barang rumah, kerusi. Kalau dia bukan sertu kak, sama. Sebab dia bukan, kalau dia sertu maksudnya kalau kita, minta maaf. Maksudnya sertu ni kalau dia beli barang tu, barang second hand tu, kalau tahu memang daripada rumah orang yang bukan Islam, dia memang ada, contoh kalau Najib Mughalazah adalah anjing dan juga babi. Memang confirm ada, barulah disertu. Tapi kalau tak confirm, ragu-ragu, basuh je lah. Tak payah risau. Kerisauan tu tak perlu terlalu menebal. Macam itu. Basuh biasa saja. Kalau memang yakin dia tak kena Najis Mughalazah, tak ada masalah. Kalau kakak boleh kereta second hand tu, takut dia buat anjing dalam kereta ke? Apa dia kak? Macam ada kan kita tengok kereta-kereta second hand kan, kita tak tahu kan. Sebab itu kena tanya. Orang bukan Islam ni kan dia bawa anjing dalam kereta, betul. Kan. Sebab itu kita kena tanya. Bila kita tanya dan orang yang menjual tu kata tidak, kita percayalah dengan yang menjualnya. Tak payah korek dalam-dalam. Perkara tu walaupun dia berbohong. Dia berbohong, itu adalah dia punya pembohongan dengan Allah. Kita dah bertanya. Maka benda tu akan terselamat. Tapi kalau tiba-tiba kita korek sampai kita pergi kedai makan, tiba-tiba mungkin agaknya dia beli pakai pinggan mangkuk second hand, kita cek sampai dapur, kau tak makan nanti? Kau tak jadi makan nanti? Jadi kalau dia kata benda tu memang dah fully utilize, maksudnya benda tu memang dibersihkan, sanitize, apa benda bersih dan tidak diragui, dia harus. Sebab kan ada hukum kita belajar memakai bekas kan, bekas daripada orang-orang kafir ni. Dah belajar belum dekat sini? Ke saya dah belum Nanti kita akan ada satu bab hukum memakai barangan berkaitan dengan emas dan perak dan juga barangan yang telah dipakai oleh orang kafir. Nanti kita ada hukum tu insya-Allah. Okey? Sampai tu tahap tak adalah kalau dia guna cawan tu dia minum arak ke, dia minum arak lah, khususnya minum arak lah, cawan kan, pinggan. Kalau yakin memang dia pakai masak untuk benda tu, yang tu baru
disertu. Macam itulah. Tapi kalau dia cakap tak, dia tak buat benda tu, dia tak makan B, dia tak makan, contoh anjing tak ada masuk dalam rumah, dia kata tak. Kemudian dia hanya gunakan untuk bekas tu untuk cawan minum arak. Dan Nabi SAW, saya bagi tahu awal ni lah, dia hanya perlu dibasuh dan dibersihkan macam tu saja. Tak perlu dia apa? Kalau dia minum arak lah, dia tak perlu disertu. Wallahualam. Okay? Kalau bekas arak maknanya kita tak payah sertu lah, just basuh sajalah. Arak tak perlu, basuh saja. Assalamualaikum Ustazah, nak tanya balik semula kepada air tanah tadi. Baik. Okey, katakan kita buat rumah ini kan, kawasan rumah kita tu kan kita tambus dengan tanah merah. Baik. So kita cuma ada tanah tu, kita tak panggil dia tanah pasir merah kan, kita panggil tanah merah. Cuma bila kita letakkan air, dia memang berpasir, itu boleh diambil kira sebagai air tanah tak Ustazah? Okey, kalau dia tanah merah, kalau namanya tanah merah boleh. Tapi kalau dia ada campuran daripada pasir dan lebih banyak tanah, itu masih boleh digunakan pakai, insyaAllah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sebab dia memang ambil daripada kawasan bukit kan, macam tu. Contoh, ni pasir adalah warna putih. Dia bukan bercampur dengan tanah. Pasir adalah pasir, betul? Betul. Begitulah. Dia kena yakin lah. Kalau dia cuma ada sikit-sikit yang terkena tu, moga-moga diterima lah. Macam mana kita nak pisahkan benda tu kan? Sebab kita buat renovate rumah kita, bercampur-campur sikit, tapi ada tanah merah. Tiba kita ambil sedikit tu, ada sikit-sikit pasir. Boleh jadi kerana dia percikan daripada kita buat rumah tu lah kan, agaknya kan. Itu masih boleh diguna pakai, insyaAllah. Yang penting tanah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Ragu-ragu juga ni. Sama. Moga ada kebaikan. Assalamualaikum Ustazah. Wassalam. Ya, Kak Ana. Ya, Kak Ana, silakan. Ana ni pelajar baru. Alhamdulillah, ahlan. Jadi pertama kali dengar perkataan apa? Sertu. Sertu. Jadi apa tu sertu? Sertu tu kalau ada apa barangan yang pada kita, kemudian dia terkena jilatan daripada anjing ataupun babi, terkena lah. Kena sengaja ke tak sengaja, maka dia wajib disertu. 1 air tanah, 6 air suci. Itu dalam bab itulah bab daripada najis yang berat tu, macam mana nak mensucikannya. Wallahualam. Samak pula adalah kulit binatang yang dibersihkan, macam yang kita sebutkan tadi, kulit dia buat kasut daripada apa tadi dia sebut, crocodile pula, aku tak baca kat Melayu lagi ni namanya, astagfirullahalazim. Kulit buaya. Buaya, kemudian lembu. Lembu kira okey, tapi kena dibersihkan juga tu. Sebab kalau ular tu kira sertu juga lah kan? Darah dan samak-samak kan? Darah dan juga daging-daging yang berlebihan tu kan? Dia perlu dibersihkan dahulu, baru diproses. InsyaAllah. Sama kulit binatang sama macam tak sama barangan tu ke? Kalau sama untuk kulit binatang dengan barang. Tapi kalau barang tu kena najis mughalazah, dia kena sertu. Sertu dengan air tanah sekali. 6 kali air putih. Air mutlak lah. Wallahualam. Maknanya kita hilangkan najis dulu lah ya Ustazah kan? Kalau sama hilangkan najis. Kita hilangkan najis dulu. Lepas tu kita sabun dulu ke? Baru kita sertu boleh ke Ustazah? Contoh lah. Tak, sertu tak payah pakai sabun, pakai tanah je. Oh, kalau ada masih ada bau macam mana? Katalah tai anjing. Itu samak tak? Itu samak lain. Samak tu kulit binatang yang dia tak halal makan dia punya daging. Nak dibuat macam keperluan, kasut ke apa benda kan, beg ke apa semua tu. Tapi kalau yang macam katalah tai anjing, yang terpijak tai anjing kat yang kasut itu kan? kena pakai air tanah je, kemudian air putih, air mutlak tu, air mutlak tu 6 kali, 7 basuhan. Yelah, maknanya kita hilangkan najis tu, tapi kalau kita guna tanah, kata dia masih ada bau. Kita dah guna bau apa satu kandang, bau najis tu lah. Bau najis? Kalau najis tu adalah najis yang contoh memang najis binatang. Najis binatang, dia kena bersihkan dulu najis tu, baru dibasuh dengan tanah. Macam tu. Dan basuh dengan air. Jangan basuh dengan tanah dengan najis bercampur, tak boleh. Dia takkan membersihkan. Tapi kalau dia tersentuh,
Dia tak ada najis. Dia najis sebab najis aini, najis yang tak nampak. Tapi kena dibasuh. Dia beza. Dia tak sama. Kan? Betul tak? Wallahu alam. Boleh Ustazah, kalau kakak boleh recap, kalau sertu tu adalah something to do dengan najis, dengan binatang yang mughalazah. Yeah. Tapi kalau sama adalah untuk kulit binatang yang tidak halal dimakan. Ya, betul. Itulah Ya? lebih mudah untuk difahami. InsyaAllah. Wallahu alam. Ada lain? Yang pasal sabun taharah tadi tu, kakak pernah nampak sebelum ni dia ada tulis tau, boleh digunakan untuk basuh tanah, macam tu lah, guna air tanah lah. Tapi itu kulit dia punya cover dulu. Sekarang dah tak ada, yang baru dah tak ada sebab benda tu pun diragui. Jadi sebab memang ya betul. Dulu memang kakak perasan ada. Sekarang dah tak ada. Saya daripada dulu tak berapa menggunakan benda-benda yang macam ni lah, macam toharah apa benda semua ni, sebab walaupun dalam contoh orang kebanyakan orang ramai ni dia memakai untuk bila di dalam keadaan ihram, sebab dia tak ada bau kan. Ya betul, dia tak ada bau. Tapi saya suka ingatkan diri saya dan kita semua, kita memang dalam keadaan ihram, memang kena betul-betul kita ni adalah tak ada apa-apa. Kita memang tak terurus sebenarnya. Kita tak boleh cantikkan sangat muka kita ketika dalam ihram. Tak jadi ihramnya nanti. Tak sempurna. Dia tak boleh berwangi kan. Ada 13 larangan tu kan. Betul. Jadi kenapa kita nak bersihkan badan kita terlalu ketara, sedangkan waktu ihram tu sebenarnya pendek je kan. Dia tidak terlalu lama kalau kecuali mereka hanya memang sengaja memanjangkan waktu tu, kecuali ada perkara tertentu. Kalau orang perempuan dia ada uzur kan, kadang-kadang dia niat bersyarat tapi tersalah niat ke, mungkin dia syarat yang panjang ke, macam tu terlalu panjang, maka bersihkan dalam keadaan yang kadar sederhana tanpa memerlukan maksudnya sabun ke apa macam tu lah, tapi bersihkanlah dengan baik. Begitulah contohnya lah kan. Itu pandangan saya lah. Tapi kalau nak pakai, harus hukumnya. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Okay? Okay. Baik, alhamdulillah. Kakak pasal untuk hilangkan jerawat. Jerawat? Janganlah. Tak payahlah jerawat tu, biarkan je. Itu penghias muka yang indah sebenarnya jerawat tu. Nanti dia hilang sendiri. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Ajar Raya. Dia macam ni kan Ustazah kan, kalau kita dalam ihram, bimbangnya kita nanti kan dah basuh benar-benar kan, takut macam contoh takut ada bulu-bulu yang jatuh kan Ustazah kan, tu yang dijaga kita macam kena dam kan. Sebab itu kita bersederhana je, lagipun waktu ihram tu tak lama. Lalu air je Ustazah kan. Waktu ihram tu tak lama. Sekejap je. Dalam masa beberapa jam je daripada miqat lah kan. Kalau kita miqat daripada Allahumma salli ala Muhammad Karnur Manazil atas kapal terbang, dia jaraknya dalam setengah jam hingga 1 jam lebih je untuk sampai pergi dekat Masjidil Haram tu lah, dekat hotel lah. Paling tidak pun 2 jam, 3 jam macam itulah. Jadi boleh berehat lagi, boleh tenang-tenang lagi insyaAllah. Lepas tu boleh je tidur besoknya, tapi khawatir, takut macam tadi tu lah. Larangan-larangan ihram tu akan terlanggar, maka disegerakan. Sampai je terus saja untuk buat umrah macam itulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh. Ya, siap. Alhamdulillah. Allah SWT Muhammad. Okay. Ada soalan lain? Sebelum saya tukar. Tajuk yang lain. Dah sengah ni. Okay, nak berhenti Nak buka puasa Okay. Kalau macam tu, dia ada satu lagi cara menyapu huf dengan perkara yang membatalkan. Cara menyapu huf dah siap. Perkara yang membatalkan huf. Tapi ni kalau bercakap ni pun memerlukan masa yang lama juga ni sebenarnya. Kita sambung minggu depan dah. Okay. Hari ini tidak dibiarkan untuk berlarutan. Kak Nuri ni puasa Kak Nuri ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah. Nampak haji lalu lalang tadi tu. Sedia. Ada lagi ke yang nak bertanya soalan? Ada soalan tak sebelum saya tutup? Tak boleh tidur pula. Astagfirullahaladzim, boleh insyaAllah. Ada? Tak ada? Ada. Hari ini admin dia guna kuasa dia berhentikan. Alhamdulillah. Kalau tak nanti dia berlalutan juga ni. Lagi pun dah nak maghrib ni. Terima kasih Kak Nuri ni. Silakan.
Okey. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah, kuliah asar kita berjalan lancar. Kita masih lagi dalam uduk Rasulullah dengan hari ini dengan menyapu 2 khuf. Moga segala ilmu yang disampaikan Ustazah memberi manfaat pada kita semua agar dapat mempraktikkan segala ilmu yang telah diajarkan. Saya mohon izin Ustazah untuk saya membuat sikit bahan kuliah maghrib pada malam ini Ustazah. Silakan. Pada malam ini kuliah maghrib kita bersama Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, tazkirah dan bacaan Al-Nur. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih kepada semua jemaah. Saya mewakili Gemah Nur Iman. Mohon maaf andai kata ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustazah bacakan doa penutup, Ustazah Farah dan surah Al-As dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'budana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajamu'ana birahmatika ya arhamar rahimin innaka sami'ud du'a. Allahumma jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarrukana min ba'di tafarrukan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la matba'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muhsinina li mukassirina li amilina li wajhikal karim ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengambil kesempatan ini untuk mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap bicara dan ada seorang jamaah saya ni sedang menunggu masa untuk melahirkan anak sebenarnya. Kita doakan dia mudah-mudahan dia diberi kemudahan daripada tengah hari tadi ni. Moga-moga Allah berikan kebaikan dan perlindungan insya-Allah dan semua yang bersama. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.